Okey, seterusnya kita akan sambung kepada siratan makanan. Apakah yang dimaksudkan dengan siratan makanan? Okey, tadi kita dah belajar tentang rantaian makanan. Sekarang kita akan proceed sikit tentang siratan makanan. Dia sebenarnya hampir sama, cuma beza dia rantai ni, awak kena ingat rantai makanan ni satu saja. Tapi bila kita ada lebih daripada satu rantai makanan, kemudian kita gabungkan dia, okey, maka dia bukan lagi kita panggil sebagai kita akan panggil dia sebagai rantai makanan lagi lah. Tapi sebaliknya kita akan panggil dia sebagai siratan makanan. Okey, siratan makanan maksudnya dia merupakan gabungan lebih daripada satu rantai makanan. Okey, kalau ada lima tu kita gabungkan. Macam mana kita gabungkan? Sebab apa? Sebab macam mana boleh berlakunya gabungan lebih daripada satu rantai makanan? Maksudnya macam mana siratan makanan ni boleh terjadi? Sebab ada sesetengah hidupan. Dalam kes ni haiwan lah, nak bagi awak senang faham. Ada sesetengah haiwan, okey, yang makan lebih daripada satu jenis. Sebagai contoh, masa darjah 3 awak dah belajar tabiat pemakanan haiwan ada 3, iaitu haiwan yang makan tumbuhan saja kita panggil sebagai herbivore. Okey, ini haiwan yang makan tumbuhan saja. Manakala haiwan yang makan daging ataupun haiwan lain, kita gelarkan dia sebagai haiwan carnivore. Okey, carnivore. Dan haiwan yang makan kedua-duanya, yang makan tumbuhan dan kalau mood dia nak makan daging atau haiwan lain, okey, kita panggil dia sebagai omnivore. Okey. Omnivore. Dia macam manusia lah. Hari ni awak nak makan ikan je. Ada orang suka makan daging, ada orang suka makan ikan, ayam, tapi dia tak suka makan sayur, contoh. Dan setengah orang yang lain, dia suka makan sayur je. Dia tak makan pun telur, ikan, daging dan sebagainya. Sama juga macam haiwan, cuma beza dia, okey, siratan makanan ni adalah terjadi, ingat, siratan makanan terjadi bila rantai makanan yang ada banyak tu kita gabungkan menjadi satu gabungan. Sebab apa? Ada haiwan ni dia ada dimakan lebih daripada satu jenis makanan, selera lah orang kata. Okey, sebagai contoh, okey, Ustaz ambil contoh daripada buku teks awak, muka surat kejap okey, muka surat 79. Okey, Ustaz reverse balik. Okey, contohlah kita ambil ini, muka surat 79. Okey, so kalau awak tengok semua ni, okey, dalam satu arah kan, semua ni kita panggil sebagai rantai makanan. So ada berapa rantai makanan dalam gambar ni? Okey, ini muka surat 79 ya. Buku teks Ustaz pakai muka surat 79 je sebab senang sikit. So ni muka surat 79 buku teks. Okey, so macam mana kita nak faham, kita nak gabungkan semua ni menjadi siratan makanan. Okey, so ni semua Ustaz kata tadi adalah rantai makanan, belum lagi menjadi siratan makanan. So ada berapa rantai makanan kat sini? Okey, ini adalah rantai makanan yang pertama. Okey, rantai makanan kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ada 5 rantai makanan. Ustaz, macam mana kita nak gabungkan 5 rantai makanan ni menjadi satu siratan makanan? Okey, tak kisahlah dia rantai makanan ke siratan makanan ke, dia mesti bermula dengan pengeluar, iaitu tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Ustaz dah bagi tahu dekat video sebelum ni, tumbuh-tumbuhan merupakan pengeluar sebab dia boleh menghasilkan makanan dia sendiri. Kira dia bos, toke kilang. Okey, so dia takkan berkurang. Okey, so cara dia, tips dia, okey, kalau tiba-tiba soalan keluar, okey, sila bina satu siratan makanan. Okey, bina siratan makanan. Bina siratan makanan. Awak boleh tengok tadi buku teks muka surat 79 berdasarkan hidupan yang ada pada muka surat 79. Okay, tips dia ada beberapa cara. Ustaz akan ajar cara yang paling senang dulu. Okay, cara dia, awak kena senaraikan dulu apa hidupan yang ada dalam ni. Okay, so awak ada sayur, awak ada itik, awak ada kambing, awak ada ayam, awak ada beluncas dan awak juga ada
ular. Okey. So semua sekali ada 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Okey, ada 6 hidupan. Tapi ustaz, sayur kan ada 5, itik ada 2. Tak kisahlah berapa pun jumlah, kita tak tengok pada jumlah, kita tak tengok pada bilangan ya. Okey. Walaupun sayur tu walaupun sayur dekat dalam gambar ni, awak tengok sayur ni 1 2 3 4 5. Ada 5 sayur, tapi kita kira dia sebagai satu je lah, sebab dia sayur tumbuhan. Itik 1 2, ada 2 dalam gambar. Tapi kalau nak buat siratan makanan, kita pakai dia ambil satu saja. So tips dia, cara dia, okey. So tips ataupun cara dia adalah, sekejap ustaz keluarkan pen dulu. Cara dia, awak senaraikan dulu hidupan yang ada. Awak tengok muka surat 79 tadi, awak senaraikan dulu. Ni tips yang cara mudah lah. So kita ada sayur, ulat beluncas, kambing, ayam, itik dan juga ular. Semua sekali ada 6. Kalau ada 5 sayur kan, awak tak payah tulis sayur 5 sampai 5. Tak payah, ambil satu je. Ustaz ingat, ustaz sebut tadi, bilangan tak penting. Okay, selagi dia adalah hidupan yang sama, kita ambil dia sebagai satu saja, sebab dia tak akan ada pengulangan. So, tips dia yang pertama adalah kita mulakan dengan pengeluar, toke, bos. So, bos atau pengeluar dia adalah tumbuhan. So, dalam kes ni, tumbuhan adalah sayur. So, tulis je lah sayur mula-mula. Sayur. So, sayur. Okay, kemudian buat anak panah. Sayur dimakan oleh, okay, tips yang kedua adalah, okay, yang makan sayur, yang makan tumbuhan adalah mestilah haiwan herbivore. Kita utamakan haiwan herbivore dulu, okey, yang makan tumbuhan saja. So mana satu haiwan herbivore? Kita ada kambing dan juga beluncas. So awak buat 2 anak panah. Satu dekat sini, okey. Tulis sini kambing. Okey. Kemudian satu lagi bawah. Okey, awak buat beluncas. Beluncas. Okey, sayur dah settle, beluncas dah settle, kambing dah settle. Okey, so yang tinggal ayam, itik dengan ular. Okey, so macam mana kita settlekan? Lepas dah habis mengeluar, dah settle, awak tulis balik haiwan herbivore, baru awak fokuskan omnivore. Maksudnya haiwan yang makan dua-dua. Maksudnya makan tumbuhan dan juga haiwan lain. Okey. So, yang tinggal ayam, itik, ular. So, mana satu haiwan omnivore antara 3 ni? So, omnivore adalah ayam dan juga itik. Ular adalah haiwan K untuk carnivore. Okey, so awak tulis. Okey, yang tadi haiwan omnivore adalah ayam dan juga itik. So, tulislah kat sini. Sekejap pen hilang pula. Pen merah. Okey, so katakan ayam. Okey, ustaz buat satu lagi anak panah kat sini. Okey, kemudian ustaz tulis ayam. Dia tak kisah dekat mana-mana tempat pun, tak kisah. Yang penting jalan ni betul. Okey, macam mana nak tahu betul ke tak? Awak tengok balik rantai makanan. Okey, kemudian tadi yang lagi satu adalah itik. So itik ustaz letak dekat bawah. Buat satu lagi anak panah. Ustaz buat itik. Okey. So, dah settle makan sayur. So, apa yang menyebabkan ayam dengan itik ni omnivore? Selain daripada makan tumbuhan, dia juga makan haiwan. So, apa haiwan yang makan? Takkan kambing. So, automatik logiknya dimakan beluncas. Beluncas dimakan tak? Dimakan beluncas kan? So, kita buat satu anak panah. Beluncas, anak panah atas ke ayam. Maksudnya, beluncas dimakan oleh ayam dan beluncas juga dimakan oleh itik. Okey, beluncas dimakan oleh itik. Okey, so dekat sini awak tandakan ayam settle, itik settle. Okey, so yang tinggal ular. So ular carnivore, awak letak kat ujung sekali sini. Ular sini. So ular, okey, apa makanan dia? Dia makan kambing. So kita buat anak panah. So kambing dimakan oleh ular. Ular makan ayam tak? Makan. So ayam dimakan oleh ular. Okey, ular makan beluncas tak? Tak. Biasanya ular makan haiwan yang besar. Okey, dia takkan makan yang kecil-kecil, tak makan. So itik, dia makan tak itik? Makan. Macam ni. Tak ada masalah. Okey.
Ni putus-putus, anak panah ni putus-putus sebab ustaz pakai pen, digital pen, so dia putus-putus sikit. Okey. So, settle lah. Okey. So, inilah yang kita namakan sebagai siratan makanan, yang mana kita dah pun gabungkan daripada tadi. Kalau tengok muka surat 79, kita gabungkan menjadi satu siratan makanan. Okey. So, ingat tips dia yang pertama. Okey, tips yang pertama, okey, awak settlekan pengeluar dulu. Settlekan pengeluar dulu, iaitu tumbuhan. So, inilah tumbuhan. Tak payah sibuk nak duk fikir nama benda. Apa yang dia bagi, kalau contoh soalan tu bagi sayur, letak je sayur. Kalau dia tak bagi, dia suruh fikir sendiri lah, suka hati awak. Okey. Kemudian yang kedua, awak settlekan haiwan herbivore, yang makan tumbuhan sahaja. Kemudian yang ketiga, awak settlekan haiwan omnivore. Dan last sekali baru haiwan carnivore. Okey, jelas ya? Untuk siratan makanan ni, awak sebenarnya boleh rujuk. Kalau nak yang clear punya, awak boleh tengok buku teks. Buku teks awak boleh buka muka surat 82 untuk yang ini, yang ustaz ajar awak ni. Okey. Okey, itu lebih clear lah. Anak panah lebih cantik apa semua. Ustaz, kalau saya nak buat anak panah saya tonggang terbalik, contoh okey. Ustaz padam, let's say ni. Ustaz padam ini, okey. Ustaz, saya nak buat anak panah macam ni, boleh tak? Okey. Masih lagi sayur dimakan oleh kambing, saya nak buat macam ni, ustaz. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Asalkan dia anak panah dan jalannya betul. Okey? Tak kisahlah awak nak berselirat macam mana pun, tak kisah. Yang penting, bagilah dikemas sikit. Okey? Senang awak nak faham, senang awak nak nampak. Okey, so inilah sebenarnya cara macam mana kita nak gabungkan rantai makanan menjadi satu siratan makanan. Okey? Muka surat 79, awak boleh tengok juga muka surat 82. So, inilah dia siratan makanan. Jelas ya? Okey. Ustaz rasa itu saja setakat ini saja kelas untuk PDPR kita. Okey. Untuk video seterusnya kita akan sambung sikit lagi tentang siratan makanan dan juga kesan populasi. InsyaAllah pada kelas seterusnya akan ada latihan untuk awak. Okey. So, selamat menjalani PDPR dan jangan lupa habis saja tonton ke semua video-video pada hari ini. Tolong isi kehadiran awak, guna ID awak, okay, di link yang ustaz berikan. Kalau tak ada ID awak lagi, okay, minta mak ayah ataupun awak sendiri PM ustaz. Ustaz, boleh tak saya nak ID untuk sahkan kehadiran saya? Okay. Kalau tak ada ID tu, awak tak sign in, awak tak daftar kehadiran awak, maksudnya awak tak ada ni lah, tak ada rekod. Okey, jelas ya? Kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa yang tak faham, awak boleh berhubung dengan ustaz. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.